Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ni, pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul lagi dan juga kita berbincang tentang satu lagi isu dalam perbahasan kita hari ini tentang wanita dalam Islam. Apa kedudukan wanita dalam Islam? Sebelum ni kita banyak dah cakap tentang kekeluargaan Islam lah. Macam mana perceraian. Kita boleh nampak lah yang Islam ni ada memberikan jalan keluar kepada orang wanita. Kalau sebelum daripada Islam, kita tengok orang Islam dalam sejarah Greek, orang Islam dalam sejarah-sejarah yang lain, mereka ni dijadikan seperti hamba, mereka tidak ada kedudukan, tidak ada pewarisan harta, tidak ada kelebihan lah. Tapi bila Islam mari, Islam meletakkan satu kedudukan yang tinggi kepada wanita dan memberikan mereka banyak-banyak kelebihan yang tak diberikan pada yang lain. Jadi secara umumnya Al-Quran dia sebut tentang wanita, kita boleh tengok dalam slide itu surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Jadi para ulama kata Allah Ta'ala ciptakan kita ni daripada diri yang satu dan juga kemudian menciptakan daripadanya isteri. Jadi ada dua maksud. Yang pertama, daripada diri Adam tu dijadikan manusia yang lain. Dan yang kedua maksudnya dijadikan daripada tanah, kemudian daripada tanah yang sama dijadikan manusia yang lain. Jadi tak ada bezalah antara lelaki dan perempuan dari sudut penciptaan. Ada nak kata orang lelaki ni lebih hebat ke perempuan lebih hebat ke, sebab sama je daripada tanah. Kemudian banyak hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan orang perempuan. Contohnya dalam hadis kata ad-dunya mata'. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Dalam hadis yang lain disebut arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang menunjukkan kita ni tengok bahagia ke, sejahtera ke tak. Jadi kita pun tengok. Yang pertama dia kata, nak tengok kebahagiaan seseorang tu, kata al-mar'ah solehah. Dia ada wanita ataupun isteri yang soleh yang menjadi penemah hidup dia. Yang kedua, al-baitun wasi'. Tempat tinggal yang luas. Ataupun rumah yang besar yang luas. Yang ketiga, ajarus soleh. Jiran yang baik. Dan yang keempat, al-markabuhannya. Ada tunggangan yang baik. Jadi kita orang kata nak tengok cukup tak cukup ke benda yang ada pada diri kita. Maksudnya wanita, isteri baik ke tak, tempat tinggal okey ke tak, kita punya jiran-jiran okey ke tak kalau ada rumah, kemudian kita punya kenderaan kita okey ke tak. Tu ciri-ciri wanita yang baik ataupun keselamatan dalam hidup. Seterusnya ada disebutkan yang lain, apabila seorang wanita solat 5 waktu, puasa sebulan, jaga kemaluan dia, taat pada suami, masuklah dalam syurga dari mana-mana pintu yang kau sukai. Jadi orang perempuan nak banding dengan orang lelaki ni sangat mudah dia ni nak masuk dalam syurga. Dia jaga solat, jaga puasa, dia taat pada suami, boleh masuk syurga dengan mudah. Tapi orang lelaki tak. Orang lelaki banyak lagi. Kalau dia baik macam mana pun, semayang macam mana pun, kalau dia tak jaga isteri dia, dia tak jaga anak-anak dia, dia tak tunaikan nafkah ke apa ke, tetap tak boleh masuk dalam syurga. Jadi orang perempuan walaupun kita nampak dari satu sudut macam lebih sikit dia punya tu, tapi lebih mudah untuk dia masuk dalam syurga. Kemudian apa keistimewaan wanita dalam Islam? Yang pertama, Allah Ta'ala halalkan kepada kaum wanita benda yang diharamkan ke atas orang lelaki. Iaitu emas dan juga sutera. Orang lelaki tak boleh pakai emas dengan sutera, melainkan dalam keadaan darurat. Darurat apa?
Contoh bila peperangan kita kena pedang, kena putus hidung. Jadi nak buat hidung palsu tak boleh dengan benda lain, hanya boleh dengan hidung guna emas. Ada kan zaman sahabat ke semua guna hidung guna emas. Dia jadi pakai perhiasan emas. Tu dibenarkan. Kalau nak pergi perang ke apa ke nak pakai emas, tu tak boleh. Haram. Kecuali benda, contohnya dalam mazhab Syafi'i kita, apa hukum yang budak-budak lelaki pakai emas? Perhiasan cincin emas ke budak lelaki. Dalam mazhab Syafi'i kita harus. Pelik sikit. Mazhab lain kata tak boleh. Mazhab Syafi'i kita kata budak-budak diberikan keistimewaan, dia boleh pakai emas walaupun orang lelaki. Cuma bukan emas tutup mulut tu lah, emas. Sebab apa jadi gitu? Dia kata cumanya benda tu tak digalakkan, takut jadi tabiat. Jadi tabiat sampai besar suka pakai emas. Jadi sebab emas tu adalah perhiasan bagi wanita. Kalau kita belajar dalam kitab tentang perhiasan Nabi SAW, Nabi ada pakai cincin. Nabi pernah ada pakai cincin daripada emas. Kemudian bila Nabi pakai, sahabat-sahabat pun pakai juga. Kemudian bila ada larangan tu Nabi buang dan sahabat pun buang juga cincin tu. Kalau orang lelaki boleh pakai cincin perhiasan ke, pakai 2 jari je. Jari anak ni dengan jari manis. Tapi orang perempuan, kelebihan dia boleh pakai semua jari. Boleh pakai 5 jari, 10 jari, hatta jari kaki, hidung, telinga ke. Boleh pakai nak pakai emas. Orang lelaki tak boleh. Boleh pakai cincin pun daripada 2 jari. Itu pun dengan cincin besi ataupun cincin tembaga. Ataupun cincin perak lah yang sunatnya Nabi buat. Sebab perhiasan-perhiasan ni kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada perempuan. Kain setera pun gitu juga. Kalau kain setera, orang lelaki tak boleh pakai. Kecuali dia ada penyakit dalam tubuh dia. Dia tak boleh pakai kain lain. Rasa rimas apa, dia boleh pakai kain setera. Kalau emas ada gabung dengan perhiasan yang lain. Emas campur besi berapa persen. Macam emas apa orang panggil. Ada yang bercampur-campur semua lah. Jadi tak diboleh, tak haram juga pakai. Haram juga walau bercampur dengan campuran yang lain. Kain setera ada khilaf lah. Ada yang kata kalau jumlah setera tu kurang daripada jumlah kain kapas ke apa ke, tu dibenarkan. Contohnya ada tempat macam di Terengganu ke jual baju batik kain setera. Cuma setera tu sikit je, 10%, 20%. Yang lain tu adalah emas. Jadi boleh. Apa hukum perempuan pakai gelang emas kat kaki? Sebab ada kata benda tu tak boleh. Jadi pakai gelang emas kat kaki, kalau tak bunyi ke apa, tak ada masalah lah. Kalau pakai emas kat kaki, tiba-tiba bila dia pakai emas tu, dia orang jalan-jalan akan dengar bunyi tapak kaki dia tu menarik perhatian orang. Waktu dan tak dibolehkan. Tu haram. Satu sebab kata kalau ikut budaya lain masyarakat lain, kata dalam budaya, bukan budaya masyarakat lain lah, dalam budaya Islam pun ada juga jadi pakai perhiasan di kaki tu. Cuma dia kata tak boleh sebab kalau kita ni menarik perhatian orang lain. Kalau pakai gitu tapi pakai stocking pula. Jadi orang tak nampak perhiasan kaki tu, tu dibenarkan. Okey. Seterusnya Islam mengharamkan terhadap kaum wanita segala yang bercanggah dengan wanita. Bercanggah dengan kewanitaan. Contohnya lelaki menyerupai lelaki dalam berpakaian, gerakan, perilaku. Okey, tak boleh. Perempuan dia dengan kelembutan dia semua tak boleh nak berpakaian seperti orang lelaki. Kalau pakaian dia menyerupai orang lelaki, dia akan jadi jatuh. Hukum dia adalah haram. Okey. Jadi masalah juga. Ada setengah tempat yang kata boleh orang puan ni dia berpakaian taklah macam menyerupai lelaki tapi gaya dia keras semua apa. Kalau dia dengan kelembutan dia tu boleh menarik perhatian orang. Contohnya dia ni cantik, dia ni lawa. Kalau dia buat suara manja, suara halus semua ni orang akan tergoda, menyebabkan orang akan ni menarik perhatian orang lain. Lepas tu dia kasarkan suara. Nampak orang corner ni yang backing sangat ni. Rupanya dia buat supaya orang tak tarik perhatian, orang tak suka pada dia. Ada juga yang jenis gitu lah. Jadi tengok dalam keadaan lah. 3 orang yang tidak akan masuk syurga dan tidak akan dipandang oleh Allah Ta'ala. Orang tu orang yang dahaka kepada ibu bapa,
orang wanita yang menyerupai lelaki dan juga ad-dayus. Jadi kita nampak situ balance lah. Orang yang dahaka kepada mak ayah tu boleh jadi orang puang, boleh jadi orang lelaki. Kemudian wanita yang menyerupai orang lelaki, ni khusus untuk orang puang. Biasa orang sebut apa ni, dan satu lagi dayus. Dayus seorang lelaki yang tak tunaikan tanggungjawab dia. Dia tak tunaikan tanggungjawab kepada dia tak tegur isteri dia buat maksiat ke apa ke. Jadi kata ada satu yang cerita pasal orang puang, ada satu cerita pasal orang lelaki, ada satu cerita orang puang dan orang lelaki. Jadi kita ingatlah, jangan sebarangan lah, sebab tak akan masuk syurga dan tak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Janganlah kita ni tergolong dalam golongan tu. Sebab mudah sangat sebenarnya nak jadi macam golongan dayus, nak berpakaian dengan pakaian lelaki tu kebiasaan yang benda yang selalu kita buat. Yang kedua, Islam letakkan wanita di bawah jagaan lelaki. Islam ni Allah Ta'ala muliakan wanita dengan ada orang lelaki yang akan jaga dia semua ni. Kalau yang asalnya daripada ayah dia, kalau ayah dia meninggal kepada pak saudara dia, kalau berkahwin kepada suami dia, kalau dia bercerai balik kepada ayah dia balik semua ni. Jadi ada orang yang sentiasa akan jaga dia. Bila kita tak ikut undang-undang yang Islam buat, kita akan nampaklah hari ni ada orang buang yang tak terjaga. Contohnya dia dah berkahwin kemudian bercerai jadi ibu tunggal, dia tak ada nafkah. Sebenarnya walaupun dia tu ibu tunggal, dalam Islam dia tu dah balik kepada keluarga dia balik. Jadi keluarga sebenarnya kena tanggung balik. Jadi kadang-kadang benda-benda gitu yang kita tak ikut daripada awal syariat Islam ni, kita akan nampak macam ada setengah benda tu yang menzalimi orang puang, ada hak tak kena caranya. Sebab kita yang tak ikut agama yang asal. Yang ketiga, Islam memelihara akhlak dan perasaan malu. Jadi orang puang dia dikenal dengan rasa malu. Dalam Islam, malu ni ada dua. Satu al-haya, satu dia al-khujul. Haya ni malu yang kita kena ada. Si orang kena ada perasaan al-haya, rasa malu. Yang kedua al-khujul ni al-khajlan. Malu yang kita tak dituntut, yang kita kena buang. Malu ni orang panggil malu-malu kucing, bukan apa istilah dia, malu tak bertempat, tu tak boleh. Kena buang. Malu orang suruh jawab soalan ke, angkat tangan malu, orang suruh pergi belajar menuntut ilmu, hukum fiqh malu. Jadi benda-benda tu malu yang kena buat, kena buang. Satu lagi malu yang kita tuntut. Sebab Nabi SAW adalah makhluk yang paling pemalu, seperti wanita yang tak pernah keluar daripada rumahnya. Wanita yang duduk di rumah tu Nabi SAW lebih malu lagi. Yang seterusnya, kewajipan wanita. Memelihara pandangan dan memelihara kesuciannya. Orang lelaki kena jaga pandangan dia, tundukkan pandangan, tak boleh tengok benda-benda yang haram. Yang kita kata ambil daripada kisah Nabi Musa. Nabi Musa AS, bila dia sampai ke satu tempat di Bani Madian tu, tiba-tiba dia tengok ada dua orang perempuan yang sudah ambil air semula. Jadi perempuan tu balik, anak Nabi Syuaib, dia cerita pada ayah dia. Ayah dia pun suruh salah seorang tu panggil balik salah seorang anak dia tu, panggil balik Musa, ajak pergi ke rumah. Sebab anak dia tu beritahu kepada ayah dia, dia kata, ya abatis takjirhu, wahai ayah, kita ambil dah dia jadi orang kerja kita upah dia. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu amin. Sebaik-baik orang yang kamu nak suruh suruh dia upah buat kerja, yang pertama dia mestilah gagah, dia mampu untuk buat. Yang kedua amin, dia orang yang amanah. Jadi orang lelaki tadi ada nampak memang dia kuat, dia tolong kami, dan juga dia ada sifat amanah. Dia cerita ayah dia Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib pun nak test, ada betul tak dia ni orang yang ada sifat amanah. Dia tak suruh dua-dua orang. Anak yang tadi yang balik pada cerita tu, dia kata salah seorang daripada anak tu pergi panggil Nabi Musa. Jadi perjalanan tu jauh tempat nak pergi ambil air tu. Jadi daripada telaga tu. Jadi kalau dia boleh jaga akhlak dia, tak ditanya dua orang, tak apalah tau. Boleh kontrol macu. Ni seorang-seorang lelaki dengan puang ni, dia boleh jaga tu akhlak dia. Kalau dia buat benda-benda tak elok, maksudnya dia bukanlah orang yang ada sifat amanah. Jadi Nabi Syuaib pun dah memang ada strategi dah lah. Dia suruh salah seorang daripada anak panggil Nabi Musa. Nabi Musa pun berjalan.
Masa berjalan, Nabi Musa duduk di belakang. Anak dia duduk depan sebab anak dia yang tahu jalan. Kemudian Nabi Musa pesan, Nabi Musa suruh uh, apa ni? Nabi Musa suruh yang perempuan tu pergi ke belakang. Kata dan kamu bagi isyarat sama ada kamu ambil batu kecil kamu lepor. Lepor ke kiri kita akan gigi ambil batu lah batu tu lepor ke kanan. Ada satu riwayat lagi kata kamu guna suara kamu kata kiri dengan kanan. Jadi kena jaga pandangan. Tu bagi orang lelaki. Kalau bagi orang perempuan kalau ikut sini ni mereka pun kena jaga pandangan mata. Dalil dia kisah Ummu Salamah dengan salah seorang ada dua orang isteri Nabi duduk bercakap dengan Nabi. Tiba-tiba mari seorang buta nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni dia jumpa Nabi SAW. Jadi Nabi pun beritahu kepada isteri dia dua orang ni kata kamu masuk dalam rumah. Suruh masuk dalam rumah. Jadi bila suruh masuk dalam rumah jadi isu, jadi masalah isteri dia kata sebab apa nak masuk dalam rumah kan dia orang buta dia tak nampak kami. Jadi Nabi kata dia memang tak nampak kamu tapi kamu boleh nampak dia. Jadi bukti yang orang perempuan ni kena jaga pandangan mata daripada melihat orang lelaki. Kadang-kadang orang perempuan yang masalah sekali kalau ni adalah kalau orang pakai pudah contoh dia. Dia kalau orang nampak muka dia dia rasa malu sikit. Jadi orang tak nampak muka dia, dia mata dia tengok orang mumbul, tengok sedap, dia tengok orang. Jadi tak boleh juga lah. Jadi menjadi fitnah kepada orang lain. Orang perempuan kena jaga pandangan mata dan kena jaga kesucian. Yang kedua kena menutup aurat. Tidak berpakaian ketat, tidak mendedahkan aurat. Jadi aurat bagi perempuan ni satu kita kata selain muka dengan tapak tangan. Yang kedua dia mestilah tidak nampak bentuk tubuh lah, tidak nak pakaian ketat. Yang ketiga dia mestilah tidak menampakkan tidak nipis nampak bayang. Tiga aurat dia. Tidak boleh menampakkan perhiasan seperti rambut, leher semua ni melainkan orang-orang tertentu. Yang keempat sopan dalam berjalan dan juga dalam berbicara. Okey. Jadi siapa-siapa orang yang kita kata tak boleh dia menjadi aurat bagi dia tu ada dalam surah An-Nur ayat 31 ni. Jadi kita tengok ayat tu dia kata tidak boleh menampakkan perhiasan kepada suami kecuali kepada suami, kepada ayah, ayah suami, kepada anak, kepada anak pada suami, kepada adik-beradik lelaki, kepada anak kepada adik-beradik anak saudara lah. Kepada putera anak pada saudara puang, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki. Apa maksud budak-budak yang mereka miliki? Hamba lah. Atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Okey, budak-budak kecil lelaki pun walaupun dia bukan mahram boleh buka kalau mereka ni kecil lagi lah dia tak faham apa-apa. Dan jangan kamu memukulkan kakimu agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ni tadilah disebut pakar kaki tu, pakar perhiasan. Biasa kita jalan suara orang dengar perhiasan tu ketika tengok bunyi. Jadi benda tu kita kata ada dalam Al-Quran larangan. Tapi larangan tu supaya apa? Sebab supaya orang nampak perhiasan dia tu menarik perhatian orang lain. Kalau tak pakar tu simpan jadi bukan untuk menarik perhatian orang lain, dia tu tak ada masalah. Kemudian hendaklah dia menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian lelaki darinya. Seperti bertabarush, berdandang seperti berdandang ala orang jahiliah. Jadi dalam hadis Nabi sebut siapa-siapa wanita yang pakai minyak wangi keluar dari rumah agar disium baunya maka orang itu berzina. Hukum dia tu macam penzina. Hatta kalau nak pergi semayang. Pergi semayang masjid pakai minyak wangi kuat. Dia kadar dia macam mana? Kadar kalau orang berjalan kat kawasan tu orang bau minyak wangi dia tu. Sebab wangian bagi orang lelaki sifat dia adalah warna dia bau dia kuat, warna dia lembut. Sifat wangian bagi perempuan, warna dia kuat, bau dia lembut. Maksudnya bau dia ni hanya untuk diri dia untuk menghilangkan bau busuk yang ada pada diri dia. Lebih kurang gitulah. Orang lelaki bau dia tu tak apa. Biar wangi tu biar orang lain bau tak apa. Tapi terbalik tak. Orang lelaki pula yang pakar lah kadar orang perempuan yang pakar kuat-kuat bauan tu. Jadi siapa menyebabkan orang duduk sebelah dia boleh bau.
boleh cam. Jadi Nabi larang. Hatta kalau kita nak pergi ke masjid pun, dia kena jaga-jagalah. Ambil bau minyak wangi yang sederhana sahaja. Kalau nak pakai kuat-kuat ni, pakai kat rumah je. Jadi, seakan berbuat zina walaupun tak buat begitu. Jadi kena jaga-jagalah. Adalah banyaklah pada zaman Nabi semuanya suruh balik semula ke orang yang pakai wangi yang kuat. Wanita dilarang berduaan dengan bukan mahramnya. Jangan kamu sunyian dengan seorang wanita kecuali dengan mahram. Tak boleh dua orang lelaki. Kalau ada orang kata, sebab apa kami tak buat apa-apa pun duduk dalam kereta dua orang ke duduk tepi pantai. Sebab apa tak boleh kami tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa tu yang tak boleh dah dalam Islam. Maksudnya bersunyi yang dua orang tu. Sebab kalau berdua akan ada yang ketiga, iaitu syaitan. Kalau budak-budak sekolah saya tanya, jangan dua orang berdua-duaan dan keadaan gelap, akan ada yang ketiga. Yang ketiga tu apa? Budak-budak akan jawab, ni baby. Akan ada macam-macam. Jadi kita kata akan bersunyi-sunyian tu saja pun tak boleh dah. Kalau buat perkara yang lain, tu memang ada hudud, ada khusus dah. Jadi tak boleh lah alasan tak buat apa-apa. Jadi kena ada orang mahram, orang lain yang duduk sekali. Yang ketujuh, jangan ikhtilat dengan kaum lelaki lain kecuali keperluan. Asalnya tak ada pertemuan, tak ada hubungan antara lelaki dengan perempuan ni, melainkan ada tujuan. Untuk solat ke, untuk ilmu ke, belajar tu tujuan. Kalau sekadar nak chatting, nak kenal, jadi tak ada. Tadi tu bukan tujuan yang kuat lah. Jadi biar ada tujuan untuk tujuan ilmu ke apa ke. Asal untuk berjumpa ataupun bermuamalah antara lelaki dengan perempuan. Seterusnya, peranan wanita. Wanita dalam Islam ni macam mana peranan dia? Ada kerja ke duduk di rumah saja? Jadi kita kata yang pertama kita boleh ambil contoh daripada Siti Hawa. Jadi dengan Nabi Adam alaihissalam, dua-dua orang tu kata penciptaan tu sekali ada jasa. Yang kedua, boleh tengok daripada isteri Firaun. Jadi kita kata ada orang perempuan lah. Kadang-kadang dia kata saya ni tak bertuah lah, tak beruntung lah sebab saya ni dapat suami yang zalim, dapat suami yang tak semayang, suami yang minum arak. Kita kata tak. Kita boleh ambil manfaat belaka. Contoh kalau dia ni dapat suami yang baik, dia pun baik juga. Dia boleh anggap diri dia macam mana Nabi dengan Siti Khadijah ataupun Nabi Adam dengan Hawa. Dua-dua yang dapat ambil kebaikan. Ataupun kalau dia ni baik tapi isteri suami dia tak baik. Dia kata boleh masuk syurga juga macam mana isteri Firaun boleh masuk syurga sebab ujian yang ujian yang besar yang menimpa dia dan dia boleh bersabar dengan ujian tu. Jadi semuanya boleh jadi manfaat. Kemudian ada yang lain, contoh kita kata dua wanita di kota Madian anak perempuan kepada Nabi Syuaib. Jadi tadi kita cerita bab aurat kan, bab melihat jaga pandangan. Yang ni kita cerita bab peranan pula. Jadi zaman Nabi Syuaib dulu orang puan bukannya duduk rumah saja. Orang puan diberi pekerjaan, ayah dia suruh dia pergi ambil air semua ni. Tapi dia pada zaman masyarakat tu dia merendahkan kedudukan orang puan, tak beri layanan yang sewajarnya lah. Sehinggalah Nabi Musa tolong dan beri yang terbaik. Dan lain lagi kita kata seperti Raja Balqis. Ratu Balqis ni dia dalam kitab dia kata dia dua orang. Mak dia daripada jin, ayah dia daripada manusia. Ataupun gitulah, ayah pada jin, mak pada manusia. Dia ni kira kacukan lah. Jadi dia ni dah terima surat daripada Nabi Sulaiman supaya dia suruh taat dan suruh sembah Allah. Jadi masa tu nak kata kehebatan Ratu Balqis ni dia fikir jauh. Dia kata raja yang akan datang ni adalah raja yang hebat. Jadi kalau dia kata surah 60 ayat 34 dia kata sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri mereka akan membinasakannya. Jadi penduduk yang dan menjadikan penduduk yang terhormat jadi hina. Jadi demikianlah pula yang akan mereka perbuat. Ini ayat Quran. Jadi kata kalau raja dia akan masuk satu tempat, dia akan musnahkan tempat tu, akan rosokkan. Sebab dia tak kenal ke Nabi Sulaiman ni baik atau baik lah.
Kata tak apalah. Lepas tu dia buat mesyuarat, dia hantar dia sendiri pergi ke istana Nabi Sulaiman. Jadi wanita pun daripada sejarah Islam pun memang dah ada, ataupun sejarah tamadun manusia pun dah ada peranan-peranan dia yang besar. Okey. Dalam Islam pula, apa dia hak-hak wanita dalam Islam? Yang pertama dari sudut ibadah. Orang lelaki boleh beribadat pergi masjid, orang perempuan pun boleh pergi masjid. Orang lelaki solat, orang perempuan pun solat. Cuma kelebihan orang perempuan adalah kalau time dia nak baca Quran, tiba-tiba dia tak boleh baca Quran sebab marihid ke apa ke, dia tetap dapat pahala sebab niat dia kalau nak bersungguh nak baca Quran, dia tak boleh nak semayang. Walaupun tak boleh nak semayang, dia azam ataupun kesungguhan dia dah dapat pahala macam mana yang orang lain dapat walaupun dia tak buat benda tu. Kalau dia dah terbiasa buat benda tu solat berjemaah ke apa ke, tiba-tiba dia tak boleh semayang. Dia tetap juga dapat pahala tu. Okey. Dari sudut ekonomi. Ni yang biasa orang persoal juga dari sudut harta pusaka. Orang lelaki dapat 2 kali ganda daripada orang perempuan. Jawab dia mudah sangat bahagian ni. Sebab orang lelaki ada tanggungjawab dia yang kena jaga. Orang lelaki kena bagi kepada mak dia, kena bagi pada isteri dia semua dia. Jadi orang lelaki dapat lebih sebab nanti dia akan bagi pula pada orang lain. Orang perempuan dapat separuh memang untuk diri dia. Dia tak bagi pada orang pun tak apa. Ikut tu, kalau kita ikut daripada asal, kita ikut ni ajaran Islam ni, orang lelaki dapat lebih, kemudian dia kena tanggung. Dia kalau ada anak saudara dia kena tanggung anak saudara dia. Orang ni dia kena tanggung. Jadi banyak masalah yang akan selesai. Hatta kalau kata sekarang ni pun orang orang tak boleh nak apa ni, orang dah tak adil kalau guna harta pusaka ni, orang puan akan jadi susah kata. Tetap juga boleh guna kaedah hibah. Heboh ni macam mana? Heboh ni kata sebelum meninggal tu dah bagi khusus dah. Kamu akan dapat sekian, bagi siap-siap. Tapi bila nanti dia dah meninggal, kita tetap juga ikut harta pusaka akan dapat sekian. Lepas tu kalau si mati dah hebohkan benda sekian. Jadi kita akan nampaklah yang Islam ni sentiasa memberi jalan keluar kepada orang perempuan, kepada orang lain. Seterusnya okay. Seterusnya dari sudut bekerja. Jadi kata orang puan ni dalam Islam tak boleh bekerja. Betul ke? Kata sejarah dalam zaman Nabi SAW, orang puan pun ada peranan-peranan dia. Ada kerja-kerja je yang dia buat. Ada yang uruskan jenazah orang puan, ada yang merawat orang lelaki di medan perang. Ada nama Rufaidah Aslamiyah jadi doktor wanita pertama. Dia duduk dalam khemah dalam Masjid Nabawi. Ada Rubai' bin Muawis, Ummu Sulaim yang tukar beri minum orang. Ashifa bin Abdullah yang jadi guru yang mengajar wanita-wanita Islam membaca dan menulis. Jadi ada tugas. Atas kata siapa yang jadi bidang? Ingatlah. Bidang Nabi SAW masa Nabi lahir dulu. Siapa jadi bidang? Nama perempuan tu adalah Ashifa. Ashifa tu yang jadi bidang pada Nabi SAW. Dia adalah hamba mak kepada Allah SWT Muhammad. Amr bin As kata silap. Lebih kurang gitulah. Jadi Ashifa adalah bidang masa Nabi SAW lahir. Kemudian ada Ummu Mihjan, pembantu yang membersihkan masjid Nabi masa zaman Nabi tu. Kemudian tiba-tiba time dia meninggal, orang tak beritahu pada Nabi. Tiba-tiba orang beritahu Nabi, ya Rasulullah, Nabi tanya kan, mana orang yang suka menyapu kawasan masjid? Nabi kata orang tu meninggal. Nabi marah. Nabi kata sebab apa tak beritahu orang meninggal? Dia orang lain rasa benda tu kecil je. Orang apa ni, ada pembantu yang ada khadam yang tugas dia simple-simple dia meninggal. Tak payah beritahu. Bila Nabi tahu, Nabi marah, Nabi tu pergi ke kubur dia dan Nabi solat jenazah untuk dia. Kemudian Khalifah Umar Khattab pun dilantik seorang wanita nama dia Ashifa untuk tugas-tugas besar ni. Tugas-tugas hisbah ataupun syariah auditor di pasar pada masa tu. Jadi perempuan ni tidak dinafikan hak-hak dia dalam Islam. Okey. Kita habislah sikit lagi dah. Hukum wanita bekerja. Jadi ni masalah juga. Dalam Islam ni macam mana hukum sebenar wanita bekerja? Ada satu pandangan dia kata tidak harus secara mutlak. Orang puan tak boleh kerja.
Biasanya orang ada kat sekarang ni ada tak lagi. Kalau belah dulu macam Saudi ke apa ke memang dia tak benar wanita ni bekerja. Dalil dia apa? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Orang perempuan kenalah duduk di rumah-rumah mereka. Dulu masa awal-awal kan, awal tahun dulu isu corona. Orang guna hadis ada ayat Quran ni juga. Dia kata wa corona fi buyutikum. Dan corona sedang berada di rumah-rumah kamu. Wa corona kata asalnya wa corona fi buyutikunna. Maksudnya corona tu maksudlah tetaplah kamu di rumah-rumah kamu. Jadi time corona ni kita kena duduk di rumah corona fi buyutikunna ayat yang sama. Kemudian ayat yang seterusnya inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu, tugas kamu ni berbeza-beza dalam ayat Quran khabar. Jadi inilah dua dalil yang kata orang puan tak boleh kerja. Tapi ada pandangan yang kedua kata hukum no harus hatta dalam jadi Perdana Menteri, jadi pemimpin-pemimpin kan boleh. Dalil dia wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki perempuan mereka adalah pembantu antara sesama mereka. Jadi tak ada masalah saling-saling membantu nak untuk satu urusan, jadi sama level dia. Yang ketiga dia kata harus, tapi kecuali bagi kepimpinan dari tugas-tugas dalam negara. Bab-bab kepimpinan, bab-bab tugas-tugas penting tak boleh. Jadi dalam negara. Dan yang keempat juga ni yang kita terimalah. Harus jika bersesuaian dengan sifat tabi'inya. Jadi jururawat, jadi cikgu, jadi bidang-bidang yang kita kata yang sesuai lah. Jadi perempuan ambil bidang orang lelaki ke, jadi dak comel. Jadi contohnya perubatan, pendidikan. Dan tidak harus dalam jawatan tertinggi dalam negara. Contohnya jadi Perdana Menteri ke, sebenarnya dalam Islam tak boleh orang puang pegang jawatan yang tertinggi. Jadi kehakiman ke ketenteraan ke tak boleh. Ini pandangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Kemudian garis panduan bekerja. Tutup aurat, minta izin daripada wali ataupun suami, tidak bergaul bebas, bukan pekerjaan maksiat, tidak lakukan pekerjaan yang sesuai untuk lelaki, tidak abaikan tanggungjawab sebagai isteri. Kadang-kadang orang dia yang simple-simple gini lah, tak bergaul bebas dengan lelaki. Dia suami isteri orang ni, isteri orang apa ni makan tengah hari keluar dengan suami orang, nampak macam biasa je, tapi sebenarnya benda tu dilarang dalam Islam, akan menjadi masalah pula akan datang. Jadi okey, sekarang ni bila orang perempuan kerja dia akan dapat duit. Bila dia dapat duit, dia macam mana dia punya tanggungjawab dia tu? Duit dia tu jadi hak milik suami ke tak, ataupun kalau suami kena bagi nafkah tak untuk dia. Jadi isteri ada kelayakan penuh pada harta dia, dia tak boleh kata ayah bagi korang. Kalau suami, dia kena beri duit nafkah kepada isteri walaupun isteri dah ada gaji kan. Tapi pada benda-benda yang utama. Kalau untuk bab kenderaan ke apa ke yang pakaian untuk pergi bekerja ke, itu tak wajib ke atas suami. Kemudian nafkah. Nafkah tersebut boleh kena beri kecuali kalau berlaku nusyush. Perempuan tu tak mau ikut dah. Mentang-mentang dia jadi bos, lelaki tu tukang sapu je, dia tak mau ikut, tak mau taat kepada suami, tu tak payah beri nafkah dah. Okey, isteri keluar bekerja. Padahal dia kena duduk di rumah. Jadi tanggungjawab di rumah dia dia tak abaikan sebahagiannya lah. Jadi dia dah bekerja. Macam mana? Tu kita kata kalau suami dah reda dia pergi bekerja, dia kena terimalah benda tu. Jadi hukuman nafkah daripada isteri tu tidak gugur sebab suami dah reda dan selagi mana dia tak nusyus. Jadi okey, ada banyak sekarang. Okey, jadi kesimpulan jadi walaupun macam mana beliau pun kerja, keutamaan dia pada suami dan juga anak-anak tu yang paling penting. Dibenarkan bekerja jika keperluan tu disebut tu benar-benar berlaku. Walaupun wanita dibenarkan bekerja, dia tidak boleh bererti suami yang duduk berehat jaga anak di rumah. Sepatutnya suami pun kena bekerja juga dalam keadaan yang termampulah. Seterusnya aspek sosial. Dalam aspek sosial kita kata sama.
laki dan wanita ni ada tugas-tugas masing-masing dan tidak adalah kelebihan mana lelaki dan semua lah, tak ada. Aspek politik pula yang kita kata dah tadi, ada yang kata haram, ada yang kata harus. Jadi ada isu-isu yang berkait dengan wanita, saya rasa tak payah sebut kot, semua dah tahu dah hukum Pankit, penyanyi wanita. Wanita kata menyanyi boleh tak? Kata asal kalau orang tanya kita jawab boleh dulu. Supaya kita nampak Islam ni taklah nampak keras sangat. Boleh tapi dengan syarat-syarat. Sebab hukum apa ni ada tu syarat-syarat dia tu ada apa? Ada panduan dia kena jaga adab, tak yang menutup aurat, tidak menggerakkan badan yang boleh letakkan fitnah, tidak berpakaian yang terlalu make up yang terlalu tu apa ni yang tak sesuai. Majlis tu mestilah tiada percampuran antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi kita kata Islam tidaklah terlalu keras yang menolak segala benda dan tidaklah terlalu lembut yang sentiasa mengizinkan semua benda. Jadi Islam memberikan hak-hak yang jelas kepada orang lelaki dan orang perempuan. Itulah sikit sebanyak saya boleh kongsi pada petang ni atau pada hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.